Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Tuan Muhammad Nazruddin bin Muhammad Bandi selaku Adun Tanjung, yang dimuliakan Ustaz Zamhana, yang dihormati, ya, patutnya buat forum kita malam ni, ya, Tuan penasihat kita ada sini, pegawai agama, insyaAllah, wakil ketua polis, terusnya pegawai-pegawai surau, pegawai-pegawai masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Allah Taala bagi suasana sejuk, hujan petang tadi. Saya dari perjalanan dari Kuala Lumpur, alhamdulillah selamat sampai. Besok pagi kelas saya pukul 9 di Ipoh. Tengah hari insya-Allah khutbah Jumaat. Malam besok di Pulau Pinang, Sungai Tiram, Pulau Pinang. Hari Sabtu saya di Ipoh, ada 15 buah bas yang datang melawat sekolah saya. Kemudian selepas tengah hari besok saya ada di Jerantut Pahang malam. Hari Ahad saya ada di Mentakap dan Jerantut. Hari Isnin ada di Singapura. Jadi saya pun tak ingat jadual saya ingat setakat hari Isnin je. Lepas Singapura tak silap Melaka. Jadi saya duduk di rumah ni macam pergi umrah kat Lihau. Bukannya ada kat rumah, duduk jalan je kerja ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, ada beberapa jenis kalau. Sebab baru ni ada orang bagi tajuk dekat saya, kalau macam mana dah cerita ni? Okey. Oh, speaker tak lekas saya, patutlah pun. Dia tak boleh speaker masuk mikrofon. Memang berlagak lah. Speaker kena hala pada tuan-tuan. Oh, betul. Patutlah bunyi kan. Baik. Okey. Ada bagi tajuk pada saya. Ada lagi kat mana pula masalah ni? Hello? Ni tak ada. Okey. Bertumbu. Okey. Boleh? Okey. Agak-agak tak ada apa. Apa tadi lupa orang. Speaker orang lupa terus. Ada orang bagi saya tajuk, kalau Rasulullah bersama kita. Tajuk dia lah, dia ambil lagu nasyid tu, lagu Arab tu, Laukana Bainana tu. Ada beberapa perkataan, ada beberapa keadaan yang melibatkan kalau. Ada masanya boleh sebut kalau, ada masanya tak boleh sebut kalau. Ada kalau yang tak boleh sebut, dia akan menyesali kepada takdir. Contohnya apa? Benda yang dah berlaku. Datang ke surau, dengar ceramah Ustaz Kazim, keluar dari surau, langgar dek kereta. 6 hari duduk hospital terlintas. Orang ziarah dia, hang pi mana? Aku pi surau Ustaz Zamhana, keluar ceramah tu kena langgar dek kereta.
Kalau aku tak pi, aku tak accident. Tu. Kalau aku tak pi pun aku tak kena. Kalau macam ni, menyalahi daripada takdir, menyesali dosa. Mana ada kalau dalam bab tu. Dah nak kena nak buat je mana. Yang kedua, kalau pada benda yang mustahil, tak payah kalau. Abang Bidin, kalaulah Abang Bidin boleh beranak, Abang Bidin nak beranak apa kali? Hang pi tanya benda yang tak munasabah. Bukan kata munasabah, segala munah tak boleh. Lelaki takkan boleh mengandung. Yang kata pi tanya, Abang Bidin, kalau Abang Bidin mengandung, Abang Bidin nak buat nanti anak, nama apa Abang Bidin? Tak payah tanya, benda tu takkan berlaku. Ustaz, kalaulah Nabi Muhammad masih ada, apa kita jadi? Tu saya tanyalah, Nabi Muhammad dah wafat. Tu saya bagi tajuk tu, kalaulah Rasulullah bersama kita. Ni hak Nabi tinggal Quran tu apa cerita? Yang Nabi tinggalkan hadis pada kita, walaupun Nabi tak ada, Quran Nabi ada, hadis Rasulullah ada, ulama-ulama pewaris Nabi ada, apa masalah lagi? Jadi tak payahlah duk kalaulah andai Rasulullah bersamaku. Allah, Nabi Muhammad semayang tiap-tiap hari Jumaat, hamailah masjid. Tu dia hak buat apa hak Nabi buat. Duk andai Rasulullah bersama dengan aku subuh pukul 7. Nak andai Rasulullah apa tak? Yang ketiga, masa bila yang boleh sebut kalau? Masa bila boleh sebut kalau? Kalau kita nak buat sesuatu, kita fikir kita nak buat sesuatu. Kalau aku beli kereta ni lepas dak bayar bulan-bulan. Kalau aku pindah kat taman ni elok dah fikir. Kalau aku menikah dengan dia, mak aku setuju tak? Kalau yang sudah tuan. 4 kali tegur ni. Okey. Masalah mic ni tuan. Okey. Kalau yang macam itu, Ustaz, kalau kali kelima dia bunyi ke Ustaz, apa nak buat Ustaz? Yang tu boleh fikir tuan. Nak stop ke, nak berhenti ke, nak sambung ceramah tuan. Dek, habiskan tu saya bagi dah. Nak ganggu ceramah dia, dek. Nah. Lepas ni tu saya bagi. Bagi tumpuan betul-betul. Tanpa kita bagi dia selesai dulu. Tidak, tak boleh. Saat lagi orang depan dapat, orang belakang bila nak dengar ceramah kan? Okey, duduk dia. Okey, boleh ya? Macam mana ni? Baik. Okey. Tak mana lupa tak? Okey. Kalau dia bagi tajuk, kalau Rasulullah ada bersama dengan kita. Tu saya duk fikirlah, Nabi dah wafat. Tetapi Nabi wafat, dia tinggalkan kita macam-macam. Dia bukan macam pak kita tinggal kita, lepas pak mati tak ada pak. Habis kuat harta. Harta pula kena jual. Tak pun pak mati tak ada harta, lagi tak ada apa. Tapi Rasulullah wafat, dia meninggalkan kepada kita harga, harta, segala benda yang tidak ternilai nilai dia. Nama dia agama. Nama dia cara hidup. Nama dia ad-din. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup yang Allah Ta'ala redha di sisi Allah hanyalah Islam. Syukur. Okey Ustaz. Ustaz nak cerita apa sebenarnya? Saya nak cerita ayat Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan sesiapa yang bersama dengan dia, yakni dengan Rasulullah, mereka itu tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Allah panggil, Allah sebut di sini Muhammadur Rasulullah.
Sebab ada yang bila dia mengucap kan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadar, Muhammadur. Saya duk tengok dalam drama tu, bila nak mati tu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadar, Muhammadur. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, baru Muhammadar. Dia ada anna di situ. Ni tak ada anna. Terus dia baca Muhammadur sajalah. Kalau ada Muhammadar. Ni tak ada. Kalau tak ada Muhammadur. Terus Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Baik, Allah kata Muhammad itu pesuruh Allah. Allah dia panggil Nabi Muhammad dengan panggilan, bukan dengan nama. Allah panggil Rasulullah dengan panggilan Rasul. Kalau Nabi-Nabi lain, Allah panggil nama. Wa qulna ya Adam, dan kami berkata, hei Adam. Allah panggil Nabi Adam, hai Adam, wahai Adam, wahai Ibrahim. Dia panggil dengan nama Nabi tu, wahai Nuh. Tapi dengan Nabi Muhammad, dia tak panggil hei Muhammad, ya Muhammad, tak. Dia panggil ya Rasul. Allah panggil ayyuhar Rasul, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, wahai Nabi. Qul li azwajik, bagi tahu pada isteri-isteri kamu. Allah panggil Nabi Muhammad dengan nama, gelaran dia, bukan dengan nama batang tubuh dia. Ini suatu bentuk penghormatan yang cukup hebat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang Nabi lain Allah panggil hei Adam, hei Ibrahim. Untuk Nabi kita Allah panggil ya Rasul. Sayangnya, kecintaan Allah pada Nabi kita lebih mulia Nabi kita ni. Dan Allah juga pesan pada kita, jangan panggil Nabi Muhammad macam kita panggil kawan-kawan kita. Jangan panggil, la taj'alu du'a ar-rusul ka du'air ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Sebab itu tuan-tuan, Allah muliakan Nabi dengan panggilan dulu. Macam saya, tuan-tuan panggil saya Kazim pun tak apa, saya tak marah. Sebab memang nama saya Muhammad Kazim pun. Tak panggil ustaz, tak apa, marah saya apa. Saya pergi ceramah di Pulau Pinang 2 minggu lepas. Lepas habis sembahyang maghrib, saya turun nak pergi toilet. Orang turun tangga, 2 orang ni duduk nyimbang. Awak yang ramai malam ni. Awak yang ramai, dia heran ramai. Hamba Allah kata, Kazim. Padahal saya duduk belakang dia. Dia kali-kali belakang tengok saya, pucat lesi hamba Allah tu. Tak marah. Marah kerja dah apa, memang nama saya Kazim. Tapi dengan Nabi Muhammad hanya dengan buat hal. Muhammad merupakan kekasih Allah. Apa ingat Nabi Muhammad tu kawan hang ah. Sekolah dekat Jung tu. Panggil dia dengan Nabi Muhammad, jangan duk buat lawak panggil Muhammad, salah. Saya ni pak mertua saya balik kampung, pak mertua slip disc bongkok tak larat. Saya duduk tunggu dia kat kerusi. Saya kira dia main berjalan bongkok. Kazim bila balik, dia tanya. Baru sat-sat. Dia tak sebut. Waalaikum Datuk. Bila sampai? Tobatlah hum. Tak ada tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin. Tak ada. YB ni ada pak mertua. Pak mertua dia pun tak panggil YB. Bila balik Din. Din je tak ada. Pak mertua dengan menantu. Jarang pak mertua panggil menantu. Yang berhormat Muhammad Nasrul. Jarang tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad, bapa mertua dia panggil apa? Ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad. Abu Bakar panggil ya Rasulullah. Sayyidina Umar panggil ya Rasulullah. Isteri ni, Kak Leha panggil suami apa? Abang Bidin, Abang Sob. Lagi mesra hoi. Isteri panggil suami mesra sembuhlah. Hoi. Makan hoi. Nampak tu?
Suami Kak Leha nama apa? Hoi ke? Tak. Nama apa? Nama bidin. Dia panggil hoi pasal apa? Mesra bagi dia tu. Hoi, makan hoi. Suami pun jawab, hoi, sagium. Hoi. Jenis apa tau tak? Nabi Muhammad, isteri dia panggil ya Rasulullah. Dia tak panggil abang mat. Dia tak panggil darling, tak panggil habi. Kita ni panggil suami kita habi. B. Jom pergi Maidin B. Tak mau, aku tak larat. Abang tak larat, B tak larat. Jomlah Ustaz Kazim ceramah BP. Orang ajak pergi Maidin tak mau. Abang tak larat, faham tak? Babi tu. Masa sayang B, masa benci babi. Allah, Rasulullah ni isteri dia panggil ya Rasulullah. Anak dia panggil ya Rasulullah. Dia tak panggil pak. Dia tak panggil abah. Dia tak panggil abang. Dia tak panggil daddy. Dia tak panggil ayah. Dia tak panggil darling. Dia panggilnya ya Rasulullah. Pasal apa? Allah pesan, jangan panggil Nabi Muhammad macam kau panggil kawan-kawan kau. Maka kita, hukum tu masih berjalan. Jangan panggil Nabi Muhammad Mamat, Muhammad, Mat. Jangan. Panggil dia Rasulullah. Panggil dia Nabi. Panggil dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut Muhammadur Rasulullah. Allah tak kata pun ya Rasulullah. Tu penceritaan. Allah cerita siapa tu Nabi Muhammad. Tadi saya sebut Allah panggil, hei Adam, hei Ibrahim. Allah tak panggil, hei Muhammad. Tak pernah Allah panggil. Allah panggil, ya Rasul, hei Rasul. Tetapi dalam bentuk penceritaan, Allah panggil Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Siapa yang bersama dengan Rasulullah, sesungguhnya dia adalah tegas dengan orang-orang kafir. Dan sebaliknya, mereka berlemah lembut, ruhama'u bainahum. Mereka berlemah lembut, berkasih sayang sesama mereka. Inilah sifat orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat mereka? Dua. Pertama, tegas dengan orang kafir. Dua, berlemah lembut sesama orang-orang Islam. Ada tak Ustaz Nabi Muhammad tunjuk betapa kasihnya, lemah lembutnya Rasulullah ni Ustaz kepada umat dia? Yang pertama, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad bukan seorang pelaknat. Saya ulang balik, Nabi Muhammad bukan seorang pelaknat. Nabi Muhammad seorang pembawa rahmat. Berapa banyak orang yang nak bunuh Nabi? Berapa ramai yang nak bunuh Rasulullah? Ada yang nak tolak batu daripada bukit Nabi di bawah. Mereka duduk di atas bukit, mereka nak tolak batu, main golek kena Nabi. Ada yang baling batu, disuruhnya budak-budak baling Rasulullah, halau Rasulullah, patah gigi Rasulullah dalam perang pun ada. Luka Nabi sampai air dan sampai darah Nabi bertakung dalam kasut Nabi. Datang Jibril kata, kalau kau nak supaya aku hancurkan penduduk Taif, kau cakap. Kau terbalikkan. Nak suruh apa Taif berlewat? Kata malaikat. Kata Rasulullah, jangan. Mereka tu tak tahu. Aku cuma nak minta mereka tu dapat hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku ni pembawa rahmat, bukan pelaknat. Tak ada Nabi kata kau hancurkanlah. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang baling dengan batu, halau, luka-luka parah, datang malaikat. So, nak buat apa kat orang yang baling batu kat hang? Nak buat cakap kat aku. Aku hancurkan dia buat kalau hang nak. Agak-agak tuan-tuan nak kata apa kat malaikat tu? Jangan masuk, nak buat apa? Habiskan. Habiskan tuan-tuan. Nabi Muhammad dia tak sebut habiskan. Doa. Inilah dia rahmat. Kita baru hilang kasut kat surau, balik rumah baca Yasin. Ya Allah, buncitkanlah perut siapa hak curi tu. Tengok-tengok anak dia bawa balik.
4 hari tuan-tuan duk bengkak perut pasal apa ni? Pak baca Yasin. Pasal kasut saya. Tu macam mana tuan-tuan? Masalah yang kita hadapi sekarang ni ialah masalah kasih sayang. Tuan-tuan cuba tengok kasih sayang hari ni hilang. Kasih sayang anak pada mak berapa ramai dah luntur. Handphone punya pasal tuan-tuan. Dia bunuh mak dia. Mengandung mak ni, mengandung satu perempuan, pak tak tahu, mak tak tahu, adik-beradik tak tahu, cikgu tak tahu, perut makin besar, apa nak buat? Dia gugurkan kandungan dia, anak tu dia pam dalam jamban flash. Ada yang mengandung tanpa nikah, pakat dengan jantan, pergi korek belakang rumah, tanam baby yang baru lahir. Tak ada dah kasih sayang satu mak, satu perempuan pada anak yang dia kandung. Tak ada pula kasih sayang anak kepada mak yang pernah mengandungkan dia. Hari ni luntur kasih sayang. Yang halau mak pun ada, yang halau bapak pun ada, yang tak mengaku mak, yang tak mengaku ayah, banyak tuan-tuan. Nabi sebut dah benda ni adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman ialah uququl walidain, anak-anak lawan mak bapak. Cakap dengan ayah tak mau, cakap dengan kawan, oi ramaklah. Mengadap friends dalam handphone ni punya ramak. Dalam friends dia, dalam TikTok dia, dalam handphone dia, dalam semua ni kawan dia. Tapi bila dengan bapak tak nak cakap. Bila dia cakap dengan pak dia, bila minta duit. Bila minta duit. Baru kenal makwa 2 bulan dia tinggal mak bapak dia. Baru kenal pakwa sebulan jumpa pakwa kat Bukit Bintang tu, dia tinggal mak dia. Mak dia yang duk basuh berak dia, mak dia yang duk tukar lampin dia, mak dia yang duk nyusu dia bertahun-tahun. Bila dah besar jumpa dengan pakwa, pakwa kata tinggalkan mak you, tinggalkan bapak you, jom kita kahwin. Tinggal tuan-tuan. Dia tak sama dengan kasih sayang Nabi ada dulu. Cuba tengok Nabi sayang. Nabi bukan ada mak macam kita. Nabi umur berapa tahun mak dia mati dah. Kita mak duk hidup lagi. Nabi Muhammad tak ada tengok pak dia. Dalam kandungan pak dia meninggal. Tapi cuba tengok Nabi layan orang yang berjasa pada dia. Halimatus Sa'diyah. Apa yang Nabi layan? Mak susuan Nabi Muhammad. Diletaknya lapik yang sangat baik, yang dimuliakan tempat tu. Bila mak dia datang, dia jumpa dengan mak susuan dia, diletakkan satu lapisan yang sangat bagus untuk mak dia. Dimuliakan mak dia. Padahal mak tu mak susuan, bukan mak kandung. Bayangkan kalau mak Nabi masih hidup, apa yang dia buat? Dengan mak susuan pun Nabi layan begitu hebat. Dengan mak menakan Nabi pun Nabi hormat begitu hebat. Bayangkan kalau mak dia ada. Tapi mak dia tak ada. Cuma digambarkan kasih sayang Nabi kepada mak susuan Nabi yang dah tua pada masa itu. Sampai Nabi sebut kepada kita, dengan siapakah aku patut berbuat baik? Mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian bapak kamu. Allah, Nabi muliakan mak bapak. Tu tara Nabi tak ada mak tu. Kasih sayang kita pada mak kita macam mana? Saya duk bela orang tua-tua di sekolah saya, tuan-tuan, dah 17 tahun. Asal Barakah di Manjui tu 17 tahun dah. SPM dah tahun ni. Macam-macam jenis mak saya jumpa, macam-macam jenis pasien anak saya jumpa. Ada kat Leha, dia hantar mak dia tak ziarah mak dia sampai lah. Dia hantar-hantar tu, dia tak mai dah. Mak dia makan ke, mak dia sakit ke, mak dia kena COVID ke, dia tak tahu. Nombor dia tukar, telefon apa dia tinggal. Ni kalau mati mak dia nak call siapa ni? Sampai mak dia pun putih harap, mak dia bagi saja 3,000. Dia kata, ustaz ni 3,000. Duit apa ni kak?
Kalau kau mati, ni duit kubur, duit kapan, duit apa-apa lah ustaz ambil lah. Sewa van mayat ke apa ke, nak tanah kubur, nak bayar apa semua ni 3,000. Oh, ni suruh amanah kat saya lah, suruh saya uruskan. Baik, Ustaz, saya bagi resit Ustaz. Kau lupa tulis dalam senarai nama. Lepas tu, yang kedua Ustaz, ni pesanan kak lah. Ya, kalau kak mati, Ustaz jangan bagi tahu dekat anak-anak kak lah. Jangan lah. Kalau kak mati, Ustaz jangan habaq kat anak-anak. Betul? Kalau mati buat macam mana? Ustaz tanam saja. Terserah Ustaz telefon suruh mereka main. Sebab tak tahu saya, tak mau cakap apa. Itu sajalah pesanan. Oh, tak ada nak habis teriak pula dah. Mak ni Fras sampai beritahu kalau dia mati jangan habaq kat anak dia. Apa punya perasaan mak sampai tahu tu? Pak saya langsung tak tengok, bertahun-tahun telefon tidak, ziarah tidak, raya apa pun tak. Duk raya dengan saya tak? Tang mana hang tak kenal dengan mak hang? Nabi Muhammad ni adakah yang hang duk sambut maulud tiap-tiap tahun? Nabi suruh ke layan mak macam tu? Allah kata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan duk tengking tinggi suara kasar dengan mak bapak. Bercakaplah dengan bahasa yang baik-baik. Man, mak panggil. Bukan menjawab di sana. Apa? Bukan. Man, balik. Ya mak. Kena rendah suara pada mak. Jangan ya mak tu di sana, mak kan dengar. Mak tu pekak pula. Man, ya mak. Memang mak tak dengar lah. Hang lah kena mai dekat mak. Ya mak. Bukan menjerit di situ. Man. Oh. Di kedai. Bukan macam tu tak. Tak boleh tinggi suara mai kat mak. Ya mak. Di kedai tak. Mak tak boleh tengok saya senang ke mak? Asyik mak tengok saya senang je. Kedai lah, bisu rumput lah, sapu sampah lah, basuh pinggan lah. Dia mak kita. Dia bapak kita. Ustaz, mak saya tak bagi saya menikah. Mak bukan tak bagi menikah, mak tak bagi menikah dengan orang tu. Cakaplah terang. Mak tak bagi saya menikah. Mana ada mak tak bagi menikah? Memang mak suruh menikah. Yang mak tak bagi menikah sebab apa? Nombor satu, belum sampai masa. Baru dah jahanam. Mak nak menikah, memang mak tak bagilah. Anak teruna dah jahanam, makwa dia tingkatan 2. Mak mana nak bagi? Mak tak faham perasaan saya, mak. Budak dah jahanam kata. Diamlah hang perasaan belah otak hang, kencing membengkok perasaan hang. Memang mak tak bagilah, belum sampai masa. Nombor 2, mak tak bagi sebab mak tak berkenan. Bukan mak tak bagi menikah, mak tak bagi menikah dengan orang tu. Bukan tak bagi nikah, orang nak menikah pun tak bagi. Mak bagi, tapi carilah hak elok. Kita ni duduk teluk intan, hang nikah lah dengan orang cangkat jom ke, ngau selabak ke, padang tembak ke. Habis-habis joh langkap pun mak bagi. Langkap pun joh dekat bido pun mak bagi. Yang hang nak menikah ni orang Papua New Guinea jauh sungguh. Mak nak sebut pun tak reti Papua New Guinea ni. Carilah hak dekat sikit. Bukan mak peduli apa. Mak setuju ke, mak tak setuju, saya tak mau, saya nak menikah tak. Pulang ke hang. Cuba jadi macam Rasulullah pesan. Hormati mak kamu, berbuat baik pada mak kamu, sayang pada mak kamu, taat pada bapak kamu. Sampai Allah sebutkan dalam Quran, wabil walidaini ihsana, berbuatlah baik pada mak bapak. Jadi ustaz, macam mak saya dah meninggal, pak saya pun tak ada dah. Macam mana saya nak buat baik pada mak pak saya? Ni surau ada, tu sekolah ada. Pergilah tengok apa yang tak ada di surau. Saya nak wakaf atas nama mak pak saya. Dengar cerita sekolah sana nak buka tahfiz, pergi buat atas nama mak pak. Dengar cerita tanah kubur dah penuh, pergi wakaf tanah kubur atas nama mak pak. Banyak
Ampun ya Allah, lepas sembahyang ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah. Itu pun jadilah. Yang tu pun tak boleh buat, tak tahu nak kata apa. Habis salam, belah balik terus, tak motor pi situ ya kedai tom yam. Ingat nak pergi mana? Apa salahnya lepas sembahyang duduk sekejap? Nabi kata sekurang-kurangnya kita baca ayat kursi selepas habis sembahyang. Jangan lupa ayat kursi tu, baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Tak pun zikir. Lepas zikir doa, ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu taman-taman syurga ya Allah. Doa daripada anak yang soleh. Jadilah. Ustaz saya yang tu tak ustaz ayah abang lah. Memang saya berdoa untuk mak bapak saya. Saya tanya apa lagi selain pada doa. Ayah ada abang tak? Mak ada adik tak? Mak ada kakak tak? Ayah ada kakak adik tak? Ada. Mak menakan situ ada lagi. Mak menakan belah ayah pun ada lagi. Pergi buat baik pada mak menakan, pada pak menakan yang masih hidup. Engkau berbuat baik kepada mak menakan engkau, bapak saudara engkau, macam engkau berbuat baik kepada mak bapak kandung engkau, pahala dia. Mai mak menakan pun masih hidup, pak menakan pun masih hidup, tak mau baik pula dah. Ada pula alasan. Ayah, saya memang pak menakan saya hidup tapi nak suruh baik dengan dia payah saya. Siapa pula? Dia belah sana, saya belah sini. Belah apa tu? Biasa. Biasa dia bendera lah. Oh, tu dia. Bendera punya paksa menghalang nak berbaik. Silap betul. Bendera lah. Main mengundi hang kah lah. Dah tak ada mengundi ni. Baik tu pak menakan aku, tu mak menakan aku. Jangan kita pula tengok dia duk baik dengan pak menakan dia, dia duk baik dengan mak menakan, kita pula hasut dia. Hang pergi mana Din? Aku pergi rumah Pak Long aku. Pergi buat apa? Saja ziarah dia tak sihat. Dia bukan belah sana. Hang ni dah tukar nampak tu. Ada juga hak jenis macam tu. Penyakit sungguh kita ni tuan-tuan ni. Penyakit. Yang Nabi Muhammad dia bawa kepada kita sifat berkasih sayang. Pasal apa hari ni dalam nak berkasih sayang kita ada syarat. Nak bagi salam ada syarat, nak jawab salam ada syarat, nak pi kenuri ada syarat, nak hulur tangan ada syarat, nak bagi bantuan ada syarat, nak tegak pun ada syarat. Syarat dia apa? Mesti satu geng. Tak geng? No. Ini nama dia budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia tuan. Apa ni? Silap tuan. Sebab tu saya seronok hari ni YB kita datang. Siapa pun, aku punya rakyat, siapa pun aku kena jaga. Ini sifat, sikap. Bukan punya boleh kita letak dah. Ni semua adik-beradik aku, semua saudara aku. Nabi Muhammad dia panggil kita apa? Dia bukan panggil sahabi. Dia tak panggil tuan-tuan. Nabi Muhammad tak panggil kita sahabat dia. Nabi Muhammad panggil kita ikhwani. Ikhwani, saudara-saudara aku. Ada tak Nabi Muhammad buat syarat? Saudara-saudara aku tu siapa? Orang yang tak pernah tengok Nabi, orang yang tak pernah bercakap dengan Nabi, orang yang tak pernah tengok Nabi, tak hidup di zaman Nabi, tetapi dia mencintai Nabi, dia ikut Nabi. Kata Rasulullah, mereka itu saudara-saudara aku. Ikhwani, kita ni tuan-tuan saudara Nabi ni. Nabi mengaku. Pasal apa? Kita tak pernah tengok pun Nabi, tapi bila orang sambut Maulid Nabi, kita datang. Hang pi mana? Pi surau Ustaz Azam mana? Apa buat? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Pasal apa hang pi? Hang bukannya ada kena-mengena dengan dia pun. Apa tak kena pula dia Nabi aku? Dah lah, hang apa sambut Maulid itu Nabi datang ke? Memang Nabi tak datang, dia dah wafat dah. Tapi sebagai aku lambang, aku cinta pada Nabi, aku datang. Oh, bukan pun tak pernah tengok pun Nabi. Tuan-tuan, sekarang saya dah ceramah ni tuan-tuan, dekat sejam lah.
Start tadi 7.30 dan lah 8.20. Sejam lah. Ni kat leha ni. Duk sila dah lah gaut. Sanggup gaut tu. Terasa kat leha. Ustazah, dekat sejam dah Ustazah. Terasa tak ceramah dekat sejam dah? Terasa tak sejam? Tak terasa. Memang tak terasa, bukan dia bercakap. Yang terasa saya, tuan, dari pagi tak ada. Tak lagi pagi tu cara jiran. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ni nama dia apa? Saudara-saudara Nabi. Jadi kalau mak kita dah meninggal, pak kita dah tak ada, mak saudara masih hidup, pak saudara masih hidup, jom kita berbakti pada mereka. Pahalanya menempati pahala berbuat baik kepada mak bapak kandung. Masya Allah, sayangnya Nabi. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad satu hari dia berjalan dengan kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni naik unta. Jalan naik unta. Budak-budak pakat duk ikut Rasulullah, duk ikut sahabat. Apa kata Nabi pada sahabat baginda? Berhenti, kau ambil budak-budak tu, main bawa naik. Kita bawa dia ronda-ronda. Nabi, tuan-tuan. Satu hari Nabi Muhammad jadi imam sembahyang. Satu budak duk menangis belah perempuan. Nabi Muhammad meringkaskan bacaan sembahyang dia, sebab Nabi kata aku tahu mak dia mesti gelisah anak dia menangis waktu sembahyang. Nabi Muhammad ni tengok satu budak perempuan duk menangis, tuan-tuan. Duk sedih tengok orang lain hari raya, ada pak, ada mak, dia tak ada. Nabi tanya, ayah hang pergi mana, pak hang mana? Oh, pak ada, mak dia syahid, tuan-tuan. Kata Nabi, maukah aku gembirakan kamu dengan main-main dengan cucu aku Hasan dan Husin? Nabi gembirakan budak-budak, tuan-tuan. Kita hari ni hilang kasih sayang dengan budak-budak 2 hari masuk tadika kena dera. Budak 3 bulan, tuan-tuan, retak ni. Sedihlah, kita tak tahu, saya tak tahu nak kata apa, tuan. Hari ni ada budak yang jumpa dalam mesin basuh, mati, tuan. Kok dia terjun dalam mesin basuh, apa saya pun tak tahu. Saya tak ziarah lagi keluarga mereka. Mereka tengah bersedih, saya tak ziarah. Dekat rumah saya, kampung Sungai Tambahan, dekat rumah saya. Saya tak pergi lagi nak sampaikan. Sedih, tuan-tuan, anak kita macam mana terjun dalam mesin basuh tau. Kasih sayang kita pada anak. Ada orang, tuan-tuan, ada anak untuk disayangi, tapi dia dera anak dia. Dia janda, ada anak, pergi bercinta dengan boyfriend. Bawa balik boyfriend, main rumah dia. Boyfriend tu ragging anak dia sampai mati. Pakak pula dengan boyfriend tu pula. Pergi simpan mayat budak tu. Punya sayang kepada boyfriend tak guna tu, daripada darah daging anak yang dia lahirkan. Jenis apa tu? Kita geram lah tentang tengok ada hak dera, hak cucu habis rokok, seluruh badan kena cucu habis rokok. Ingat budak tu ekstrik ke apa? Dia balik kerja Kelang, dia mengantuk, dia penat. Anak pula teriak. 6 bulan duk teriak kembung ke pasang, kita pun tak tahu. Budak duk teriak, janganlah marah dia. Dia marah isteri dia. Hang kalau tak pergi senyap budak tu lagi ikut lempar ikut. Teriak orang letih, dia tak fikir ke? Abang baru 6 bulan nak fikir apa? Dah lah aku letih, diam sudahlah. Pukul 12 tak berhenti lagi teriak. Dia ambil budak tu, tuan-tuan, dia pergi pukul muka kat jam. Hang tengok jam gerobah duk teriak, mana pula tu tahu 6 bulan ni, gilanya bapak ni. Hei akak-akak, kalau jumpa lelaki macam ni kan, tak tahu nak abang. Kata cinta pada Rasulullah, kalau cinta pada Rasulullah, sayanglah budak-budak. Sebab Nabi kata, laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada kami siapa-siapa yang tak hormat orang tua dan tak kasih pada budak-budak. Nabi kata, aku bukan daripada mereka. Mereka tu bukan daripada aku. Kita selalu kata dekat pondannya, kita tengok pondan, ha ni mat, ha jantan,
Hang pakai jadi perempuan, hang menyerupai perempuan. Nabi tak mengaku umat, mat. Itu dia. Ya hang lah. Dengan orang tua pun hajat tumbuk. Bergaduh dalam surau. Berani jom. Orang tua tu dengan Parkinson umur 79. Jom apa? Tumbuk ah. Wah, hajar punya orang tua. Nabi pun tak mengaku umat. Nabi kata, laisa minna, bukan daripada kami orang yang tak hormat orang tua. Tadi orang ni yang kata laisa minna ni pasal dia lelaki, dia menyerupai perempuan. Nabi kata laisa minna, bukan daripada kami. Hang lupa, tak hormat orang tua pun bukan daripada kami. Tak kasih budak-budak pun bukan daripada kami. Bukan pondan saja. Kita hari ni duk nampak pondan saja ni, pok-pok ni. Esok nak mengaku apa di hari kiamat. Dah jantan, gatai nak di perempuan. Kita duk kata kat mereka, ya hang tu sepak budak hang. Anak tengah duk makan nasi, pergi tampar kepala budak tu. Berhenti makan nasi, teriak dalam bilik. Duk sungguh. Tengah tidur pun badan duk beringgut budak tu. Tu tidur. Mak main tepuk ujuk. Dah. Mata pejam. Dia tengah makan nasi, pak marah, pergi sepak budak tu. Sampai ke maghrib tidur duk sengguk. Jenis apa pak ni? Hang sayang ke anak hang? Tak, hang bukan daripada hak Nabi suruh bawa ajaran dia menyayangi budak-budak. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, tuan-tuan, kita sayang orang tua. Kita kasih pada orang tua, hormat. Ni tak hormat lah, panggil hoi orang tua. Jangan. Panggil dia Tuan Haji, panggil dia Pak Cik. Bila dia menyimbang, jangan sampuk. Jangan pergi buat tahana kat dia. Pergi selakkan dia di surau. Orang tua kan pakai spender lah. Dia malas pakai. Mai kita duduk melawak dia, pergi angkat selak tu. Selakkan pula depan nak jantan dia. Umur 28. Dia 68. Malulah dia kat anak dia. Cuba kita hormat dia. Begitu juga dengan budak-budak. Mereka main semayang di surau. Biasa budak-budak berlari. Yang duk tengking bersepak. Budak-budak duk berlari. Berlari. Tok Syok ni duk tara masa tahiyat tu. Tangan tu duk gedi dah. Selagi habis semayang, balum budak-budak ni celakui. Bising budak-budak. Bagi salam tak ada nombor 2. Satu ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Lari terus. Hoi. Sepak budak tu, teleng balik ni tadi. Tapi kepiah atas kepala. Adakah tu cara Nabi? Tak, kan? CCTV duk rakam. Lusa viral. Tok Siap menampar budak. Sudah tuan-tuan. Cuba fikir elok-elok. Budak-budak orang tua pun berlari. Bila masa orang tua berlari, Ustaz, budak-budak je berlari dalam surau. Habis mayang orang tua tu nak pergi tandas, tak tahan dah, duduk ujung-ujung dia berlari ya. Apa ni dia cakap pula hang ni. Orang tua pun bising, tambah budak-budak biasa lah, relax lah. Pergi cekak baju budak tu. Pak hang tak main surau, hang main bising pula. Pak dengan anak sama. Tengah malam pak dia main. Tok Siap mana? Jebat. Sudah tuan-tuan. Main hang tua dah. Yang ni punca dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad jadi imam, budak teriak. Biasa kalau teriak, budak-budak menangis. Cuba kita pergi Madinah tu, duduk sebelah perempuan bidai tu, tirai perempuan tu, penghalang tu. Allah meriah tunggu. Macam-macam anak teriak, Turki lah, Pakistan lah, Bangla lah, Malaysia lah, Arab lah. Bunyi ambulans mu ada. Bising. Nampak budak. Di Malaysia mu ada. Kita sebagai imam, kita cepatkanlah. Tak payah baca ayat panjang. Malam ni maulud ustaz, ramai orang datang. Kalau saya baca qul wallah, leceh. Baca ayat panjang. Sudah. Tengok-tengok budak teriak. Inna a'taina sudah. Sebab apa? Sebab mak dia tak tenang. Mak budak tu. Duk tarik telekung. Mama. Budak tu. Mak je nak buat bahasa isyarat dah.
Masa ni lah nak teriak pun. Mak dia tak khusyuk, yang sebelah mak dia pun tak khusyuk. Ni bawa buat apa budak-budak ke surau? Taknya khusyuk tuan-tuan oi. Jadi hormat pada budak-budak, hormat pada orang tua, kasih sayang pada budak-budak, itu sifat Nabi. Jom kita buat lepas ni, hormat pada orang tua, sayang pada anak-anak muda. Barulah kita ni mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba tengok. Ustaz Zamhana macam tu. YB pula macam tu pakaian dia. Tuan Syekh kita ni macam tu. Hak saya pula ni baju batik pada siang tak pakai, tak tukar-tukar gitu ni. Dengan songkok hitam. Abang Haji kita dengan jubah putih. Tok Imam kita jubah hitam. Abang kita ni langsung tak ada kepiah bentar. Allah. Tertinggal kat rumah Ustaz. Tuan-tuan tengok YB, YB bagus, sopan, kemah tu. Tengok Ustaz Zamhana pun kemah, kepiah putih. Mai tengok Kazim pula, apa lain semua piah putih, dia seorang songkok hitam apa ni. Mai tengok abang tu pula, hak ni lagi terupa pun tak pakai. Adakah Nabi Muhammad kata pakai hak macam ni bagus, pakai hak lagu ni bagus? Doa. Siapa yang terbaik malam ni? Siapa yang hak malam ni mai ni hak Nabi kata terbaik, siapa dia? Nak tahu siapa baik tak baik? Tanya isteri. Kalau isteri kata kita baik, baiklah kita. Oi, hakim dia siapa? Nu, juri nu, depa. Tu, heti, kos, dendang ada, juri. Sebab Nabi sebut khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isterinya, pada keluarga dia. Saya boleh berlakon jadi baik. Nak tanya baik saya bukan tengok pakaian saya, bukan apa yang saya cakap, kena tanya isteri saya. Telefonlah isteri saya. Ustazah, Ustaz Kazim okey? Boleh lah. Sudah tuan-tuan. Bunyi pun boleh. Daripada tak ada. Kalau isteri saya kata, ya Allah, dia anugerah terindah, kiriman Tuhan. Tu dia kiriman Tuhan. Macam drama pula ni. Kalau isteri kata, macam mana Kak Bedah, suami Kak Bedah okey ya? Allah, Ustaz tak tahu nak habaq lah. Tak tahulah dia ni, ya Allah, tak pernah angkat tangan kat Kak Bedah Ustaz. Dia kata nak tampak ke, nak apa pun tak. Baiklah. Teriak Kak Bedah tu. Memang tak pernah tampak, tangan tak ada. Dua-dua tangan sangkut dalam mesin tebu. Nega pasal Ramadan, memang tak angkat tangan langsung. Tangan pun tak ada, tampak orang. Kalau isteri kita kata, kita baik, baiklah kita. Suami kat anak macam mana? Allah, dia semayang Ustaz Maghrib dengan Isyak. Subuh tak tahu last semayang bila Ustaz. Tak tahulah. Tu yang Kak Bedah nikah awak macam mana? Jodoh terima Ustaz. Duk doa lah, kata berubah. Lah, tapi kalau tak berubah, mana kita belum baik. Macam mana isteri kat anak okey? Dia semayang rajin Ustaz. Allah, tak pernah tinggal puasa, tak pernah tinggal Ramadan Ustaz. Dia hari raya pertama dia puasa tak? Astagfirullahalazim. Ni gila ke apa? Terlebih puasa ni. Tapi Ustaz dia nafkah dia tak bagi Ustaz. Dia masjid rajin Ustaz. Beras tak pernah dia bagi Ustaz. Berkata-kata ke apa? Import lagi tak pernah Ustaz. Astagfirullahalazim. Dulu saya tak ada dengar beras import lokal. Lah terkenal beras import. Beras apa pun tak pernah Ustaz. Tu macam mana Kak Gayah makan nasi? Kak Gayah kerja Ustaz. Kadang mancing tepi sungai dapat ikan puyuh jadilah. Parit-parit tepi jalan tu kadang mancing dapat lah kawan Ustaz. Dapat lah. Loh, seksanya. Tu baju. Ni baju ni orang bagi Ustaz. Bandel pak tau. Anak dapat. Anak 8. Oi, anak rajin bagi pula Ustaz. Kalau isteri kata tak bagus, lingkup kita tuan-tuan oi. Kalau betul kita ni ikut Nabi Muhammad, siapa
sebagai satu yang dikatakan perimeter nak tunjuk kata kita baik. Jom kita layan isteri kita baik-baik. Kalau belum kita layan mereka, mburung tuan. Mburung ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, hang penyepak isteri hang. Nafkah pun hang tak bagi. Lah beli seluar dalam kat isteri bila? Makcik tu jawab, "Dok, tak nak beli pun tak nak." Allah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita kena beli kat depa. Abang ni serekuk koyak, sekuk rambut. Tadi pi semayang maghrib tadi rambut cabut keluar. Tu koyak. Abang dengar je terkoyak serekuk tu, pi kedai RM2. Pi beli 10. Nah, abang beli 10, cukup dengan hang pakai. Hak baru ni. Ni hak lama bang, hambuh kat dapur buat tapis kopi. Jadi kalau ramai hang tapis kopi Cina tu, tapis tu. Kita pun pi rumah dia, berminyak kopi ni main mana? Tak minyak apa, kokten, berkrim semuanya ada kat situ tak? Allah tanggungjawab kita. Kalau betul yang sayang kat Nabi, bandingan dia pada isteri kita. Mana ada Nabi sepak isteri? Nabi tak pernah jegi mata, tengking pun tidak. Nabi panggil ya Aish, ya Uwaish, ya Humaira. Dia tak panggil nama. Woi beda. Tak. Lepas tu panggil apa Ustaz? Bek. Bek. Nama Zubaidah panggil Bek. Elok tak? Buruk betul. Bek tak panggil. Bek tu panggil. Panggil satu panggilan yang orang lain tak boleh panggil pada isteri kita. Orang lain panggil Beda. Orang lain panggil Zubaidah. Kita takkan nak panggil dengan sama. Panggil yang istimewa sangat. Cinta. Hai cinta. Ada jiran kita, Haji Dollah, panggil isteri kita, hai cinta, penampar nak tuan. Yang panggil dia sayang, dia panggil dia cinta, darling, kita je. Orang lain tak panggil. Panggillah dengan satu panggilan yang orang lain tak panggil pada isteri kita. Seronoknya. Kita pergi rumah dia, dia panggil isteri dia, sayang, buat air ni abang bidin sampai. Isteri pun letak. Biskut tak ada mama. Mama pula. Tak pergi hantar pula nah. Kalau ada buah-buah potonglah darling. Darling pula. 5 kali tukar balik tuan-tuan. Nama-nama lain macam. Jiran dia kata, ni hebat tu. Panggil macam-macam nama. Dan aku sebenarnya lupa nama dia. Aku takut tersilap. Tu yang aku panggil sayang, mama, cinta semua. Rupa-rupanya dia ada 3 isteri. Jadi kalau dia panggil nama, takut lagi tersilap. Panggil nama Ani. Ani mana abang? Oh sudah tuan-tuan. Jadi untuk tiga isteri dia, semua dia panggil sama. Sayang, sayang, selamat dunia akhirat tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau isteri, kalau suami duk panggil pelik-pelik sayang, darling, cuba tanya, bang, nama cik yang betul apa? Abang ingat tak nama cik yang betul? Oh sudah tuan-tuan. Nampak tu? Nabi Muhammad duduk dengan isteri baginda, diletakkannya kaki dia, paha dia, bagi belaga letak atas paha Aisyah. Romantik. Saat lagi Aisyah letakkan kepala dia atas ribaan dia. Hui. Kita isteri duduk berdempek tengok bola. Kita duduk tengok bola lawan Tajikistan. Isteri pula mai. Berapa arah bang? Duk jauh boleh tak? Dah kalah ni. Misteri mai sebelah pula, duk berdempek pula. Berapa arah bang? Duk jauh boleh tak? Nampak tu Harry Maguire ada kat situ tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Ingat dekat Manchester je ada Harry Maguire tu. Biarlah dia nak duduk di sebelah. Dia nak letak atas bahu kita. Tengok bola. Peganglah rambut dia. Malu saya cucu ada. Biar pi lah. Pegang peluk bahu dia duduk atas kusyen. Tak mau tak hari tu dia buat kat leher melekat tak melekat apa? Ketiak dia bung tak. Sejengkai bulu ketiak.
Tak mau. Sebab tu abang-abang, kita untuk isteri kita hak terbaik. Cantik badan kita, cantik misai kita, rambut kita cantik, baju kita lawa. Pasal apa? Yang terbaik. Layanan yang terbaik. Saya layanan okey Ustaz, tak ada komplain. Kopi jantan, tok misai, hak tu lain abang oi. Cakap kasar, sombong tak mau. Nabi Muhammad ni tuan-tuan doa pada isteri dia, ya Allah, ampunkanlah Aisyah ya Allah. Macam mana hak lepas-lepas dosa dia, dosa yang akan datang, dosa yang terang, dosa yang tersembunyi, ya Allah, keampunkanlah dosa Aisyah ya Allah. Suami Rasulullah doa pada isteri, doa pada Aisyah. Abang-abang lah kita berdoa untuk isteri kita bila? Tak doa apa Ustaz, dia tak sakit tak doa apa. Lain kalau duduk dalam wad, saya doa. Ni duduk di rumah elok, duduk tengok drama pukul 7. Drama pukul 7 duduk tengok. Tajuk drama pelik-pelik, suamiku sotong. Isterimu, isteriku, suamimu, suamiku. Macam-macam tajuk tuan-tuan. Nama-nama pelakon dalam watak tu pula semua nama hebat-hebat. Ryan, Adam, Haikal. Mana ada nama kita? Dolah, Usop tak ada tuan. Zamhana lagi tak ada tuan. Nama lagi hebat-hebat. Pada hasil hutan melintang, nama Ryan tuan. Abang-abang doalah untuk isteri, akak-akak doa untuk suami. Suami kita tidur pukul 4 pagi, kita bangun buat tahajud. Ya Allah, sihatkanlah suamiku ya Allah, berilah hidayah taufik pada dia ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami bahagia sampai syurga ya Allah. Suami tu jagalah, tapi buat pejam tengok betul. Doa. Kadang-kadang kita tak pernah berdoa untuk pasangan kita. Padahal Nabi Muhammad berdoa pada isteri baginda. Jadi kalau nak banding tuan-tuan dengan saya, tuan-tuan lagi baik daripada saya. Saya dengan isteri saya ni, mana ada tuan-tuan pergi pasar malam sekali. Kak Som, untung Kak Som boleh suami bawa pergi pasar malam, pergi Maidin, pergi AI, pergi Lotus. Saya tak pernah bawa isteri saya, tak pun isteri saya bawa pergi Maidin, tak pernah. Dekat rumah saya di Manjui tu ada Maidin. Bayangkan dalam kampung ada Maidin. Maidin hak besar tu di Taman Meru, paling besar di Meru. Tapi dalam kampung kami ada Maidin. Bangga habis. Orang-orang dekat-dekat Maidin tu kalau beli barang dia bawa dalam troli. Troli tu sampai ke dapur bawa. Jenuh budak Maidin pergi cari mana troli aku. Hak Maidin dekat rumah saya tu pun saya tak nak jalan dengan isteri saya. Akak-akak habis ramah ni dah janji lah dengan suami cari ikan bakar, cari udang galah. Saya pun lama dah tak makan dengan tom yam dengan isteri saya. 33 tahun saya menikah dengan dia tahun 94. Saya ceramah tahun 1990. Tuan-tuan, dekat 29 tahun dah kahwin. Mana ada jalan. Jadi tuan-tuan lagi untung pada saya. Dia nak pencen tuan-tuan. Tadi 2 hari lepas dia tunjuk dah surat permohonan pencen dia diluluskan. Ingatkan bulan 10, rupa bulan 1 tahun depan. Bulan 1 tahun depan pencen. Dia kata, abang, kalau mama pencen, mama ikut tau. Abang pergi ke mana pun mama ikut. Allah, tuan. Saya duduk-duduk habis lagu tuan. Dia nak ikut pula dah duduk tuan. Tak pernah hanya ikut. Dia nak ikut saya pula bulan 2 dengan tabung haji, naik kapal daripada Pelabuhan Kelang pergi Phuket pergi Singapura, patah balik. Mama ikut tau. Mama ikut tuan. Dia rasa lain macam tuan. Selalu kita Lone Ranger. Lone Ranger senang lah. Sihat kak, sihat. Sihat makcik, sihat. Main nak darah, sihat. Lepas ni tak boleh lah. Sihat kak, sihat. Sihat ya, nampak tak? Isteri kat sebelah tuan.
Tuan-tuan untung, akak-akak untung dapat suami, dapat isteri macam tu. Syukur pada Allah. Isteri ustaz tak marah, ustaz duduk tinggal dia siang malam. Tak. Pasal apa? Sebab tu perjanjian. Saya dengan orang rumah saya, kami tak bercinta. Kami bukan bercinta tulis surat berbedok, tuan-tuan. Bedok MMA, kuti kurap apa semua ni tak bergurau, tak ni. Orang dulu kalau bercinta bedok, buka-buka habis muka bedok ni. Saya ada, mak saya kata, Kazim, kahwin. Muda lagi mak. Kahwin. Baik mak. Tapi duit tak ada mak. Mak bayar. Baik mak. Tapi ada balik. Duit ada, bayar balik. Baik mak. Tak melawan langsung tuan. Saya kahwin umur 22. Muda terang-tantang. Baru habis diploma. Saya nak sambung ijazah macam tu. Kahwin, lepas kahwin belajar. Baik mak. Tak pernah bantah tuan. Tak bercinta. Mak dah pergi Minang, jadi mereka dah setuju nikah lah. Abang saya pula Najimuddin katakanlah, hang tak mau, abang ambil. Astagfirullahalazim. Hak tu lagi ganas kan. Dia ada isteri dah. Kalau hang tak mau, aku ambil. Dia pergi Minang. 2 hari malam tu saya pun baru cari duit shilling. Cari duit shilling, bawa Honda Fame. Saya pakai Honda Fame. Cari telefon awam. Masa tu mana nak ada handphone. Cari jumpa telefon. Rumah je ada, telefon tak ada. Ganas sungguh. Naik lagi, pusing lagi, jumpa telefon ada, rumah ada, hak gagang pula tak ada. Cabut puak-puak mana pula dah. Punya seksa nak cari public phone. Jumpa, buka, tekan, duit jatuh. Tak lekat-lekat. Asyik pun jatuh. Oh, sekarang ni syukur tuan-tuan. Ni, hak main malam ni semua ada handphone. Anak kita hak 2 tahun main handphone. Duk diam, tak tahu siapa. Bukan anak 2 tahun saja main handphone. Beruk main handphone. Diam, beruk tu. Loh, pandai sungguh sekarang ni. Saya tanya pada isteri saya, nak kahwin ke dengan saya? Boleh ke kahwin dengan saya? Boleh. Kenapa tanya? Dia tanya. Saya kata, sebab saya ni penceramah. Kenapa dengan penceramah? Penceramah tak duduk di rumah. Sekali kalau saya kahwin, sekali lagi saya tak duduk rumah, jangan komplain. Saya tak komplain. Tak komplain tak apa, kita kahwin. Simple. Masa akad nikah, tersilap pengantin. Naib qadi tu suruh kawan saya cek semua betul lah. Alamat semua, IC semua betul. Ustaz, bukan saya ustaz. Dia ni nak kahwin. Loh, hak ni nak kahwin. Bangla mana nak kahwin. Bila dah habis akad nikah, mereka semua balik, tinggal saya seorang. Bayangkan tuan-tuan, saya tak kenal mereka. Tak kenal siapa ni, aku nak nyembangkan siapa ni. Duduk atas tangga melengung, termenung. Tengok-tengok ada orang main angkat kemah, naik lori, susun kursi buh. 2 je pekerja. Saya kesian kat mereka. Saya tukar seluar, pakai t-shirt, tolong mereka angkat kursi buh dalam lori. Pak mertua saya datang, nak hantar ke mana ni? Tak tahulah. Nak hantar mana ni? Cuti sekolah banyak kot tempahan. Tak tahu, saya tak tahu. Dia ingat saya pekerja kinopi. La ilaha illallah. Sampai tara tu lah tak kenal Kak Leha. Jadi akak-akak ni untung ada suami ni. Saya ni bukan suami baik, bukan suami terbaik untuk isteri dan anak-anak. Sibuk sangat. Sebab tu isteri saya kata kemarin, abang, mama ada pencen. Abang pencen tau. Saya tengok kipas angin. Boleh kita pergi kebun, tanam pisang ke, kita berjalan ke, cuti-cuti. Abang dah ceramah lama dah, jomlah kita cuti pencin sama-sama. Tu saya ceramah dah. Tak tahu tak nak berhenti ke tidak ceramah. Sekarang nak ceramah pun makin susah. Ada toliah pun kena tarik balik. Tak boleh ceramah agak. Dulu tak ada ceramah sebab tak ada toliah. Kita pergi ambil toliah. Bila dah ada toliah, tarik pula. Saya alhamdulillah lah, Perak ni ada toliah.
Pulau Pinang ada tauliah, wilayah persekutuan ada tauliah, dan ada beberapa buah negeri memberikan tauliah khas pada saya. Syukurlah, alhamdulillah. Tapi ada beberapa buah negeri tak bagi saya masuk sebab tak ada tauliah. Padahal dulu saya duk ceramah dekat mereka berpuluh-puluh tahun. Saya duk keluar dalam TV, saya keluar macam-macam. TV tu kecil, muat tuan-tuan. Nipis. Radio tu kecil, ada saya dalam tu. Lah tak boleh lah, pening pula. Adakah saya nak marah, saya tak boleh ceramah? Tak marah. Saya lagi seronok. Boleh saya main dengan cucu. Boleh saya main dengan Tok Ma dia. Boleh saya pergi pasar malam. Tuan-tuan tahu tak teringin saya apa? Saya nak pergi pasar malam. Saya nak pegang belon. Bawa belon pegang. Saya teringin. Saya nak duduk depan orang berniaga apam balik. Nak tengok dia buat apam balik. Dia tabur gula, tabur kacang tu sesuka. Saya tengok. Saya dah berpuluh-puluh tahun saya tak pergi. Saya teringin kan. Saya nak berhenti depan kedai yang jual ayam gunting. Saya nak makan. Saya tak ada, tu tahu. Tak pernah. Saya teringin. Kalau hampa tak panggil pun tak apa. Aku nak pergi pasar malam. Aku nak tengok mereka kacau tu. Duk kipas sate tu. Asap dia masuk. Kenyang balik saya beli sate. Tak pernah. Habis tu ustaz. Besok ustaz tak ada ceramah. Ustaz nak makan apa? Saya bukan makan ceramah. Lah bodoh tu hang ni. Rezeki bukan daripada ceramah. Saya buat kerja macam-macam tu. Macam-macam. Ada negeri hak tak bagi saya ceramah. Bila saya sakit, hari tu kena sakit kulit. Ya adik. Mai kat atuk mai. Ingat dia buat forum ni. Rupanya ada kursi tak? Adik duduk ambil kursi dengan atuk. Tu kursi mai buat mai kursi kat dia. Dia duduk dengan saya tu. Boleh? Baik. Tak mana lupa. Allah Ta'ala bagi sakit entah. Jadi bila saya sakit tu saya duduk diam. Bila saya ceramah, darah dia keluar kot muka. Darah keluar kot muka. Macam kena toreh. Tangan saya luka, perut saya luka. Aku ni nak ceramah macam mana? Lalah ambil bedak sejuk, tempel waktu ceramah supaya tak luka. Balik lagi cuci pula. Oh pedihnya ya Allah. Lalah tak larat nak pakai bedak dah. Pakai topi mesin rumput. Nampak mata. Setahun tuan-tuan. Setahun Allah Ta'ala uji. Lah tuan-tuan, orang rumah saya bagi dekat saya kopi. Minumlah bang tu kopi. Mama, ayah mana boleh makan kopi. Panas-panas ni ayah ni diabetes, ayah ni sakit kulit. Bila dia jamu kopi, saya teringat, pak siapa aku tak ubat sakit aku dengan pria katak. Sebab mereka kata saya kena penyakit katak puru. Kenapa aku tak berubat dengan pria katak? Kan dia bagus untuk kulit, dia bagus untuk menyembuhkan kulit dan kencing manis. Tu yang timbulnya kopi ala Kazim tu. Saya punya duk fikir, Allah bagi ni, alhamdulillah. Ambil pria katak, ambil susu kambing, ambil yang ni campur. Akhirnya timbullah susu ala Kazim. Viral sekarang. Saya naik highway dulu 2 bulan lepas duk tidur dalam kereta. Jaga-jaga tengok gambar tepi jalan, tepi highway tu. Rasa macam kenal pakcik ni. Rupanya gambar saya tuan. Sepanjang highway sekarang. Kopi ala Kazim begini tuan. Saya bukan mencari makan dengan ceramah. Hampa nak batal ceramah terpulang. Tapi saya takut. Kita ni cabaran di luar sana bang, banyak bang. Kalau kita makin kurang, saya takut. Sebab sekarang ada orang main jumpa saya, Ustaz, saya ada master.
Soalan saya, Rasulullah belajar di mana? Saya ada master, Ustaz. Nabi Muhammad, soalan saya, belajar di mana? Saya tanya dia, kenapa tanya macam itu? Tak, saya ada pelajaran. Saya tak boleh terima Nabi saya buta huruf. Tuan-tuan nak kata apa dengan orang gila macam tu? Mai satu orang, saya buat majlis dengan orang-orang pencin di satu bangunan, satu pejabat. Dia panggil hak mana pencin, main ceramah. Saya buat ceramah. Sesi soal jawab. Datuk Kazim, saya Datuk ini soalan saya tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan. Dan saya tidak pernah memberi kebenaran pada Allah untuk dilahirkan. Kemudian saya dijadikan oleh Allah, dan kalau saya buat dosa, saya masuk neraka. Soalan saya, kalau saya tak dijadikan, saya tak dimasuk neraka. Kenapa Allah jadikan saya? Itu intelektual punya soalan tu. Ustaz kata Allah tu penyayang, tapi kenapa adanya neraka? Kalau Allah tu maha penyayang, kenapa Allah izinkan mak saya di kampung dirompak? Kenapa Allah tak bantu mak saya? Sudah tuan-tuan. Dia dah mari dah ajaran-ajaran dan pahaman-pahaman hari ini, mereka semakin berani. Yang sekarang mereka kata Tuhan tak penting, agama tak perlu. Mereka nak jadi etis, tak percaya kepada Tuhan. Kalau tuan-tuan tak buat majlis macam ni, lagi dahsyat. Dah lah hak mari ke masjid ni tuan-tuan pun banyak rintangan. Jangan baca Al-Fatihah selepas mayang ya. Nabi tak buat. Fatihah tak boleh baca pula. Ni berapa rakaat tarawih ni? 20. 8 saja, jangan lebih ya. Yang hak nak buat ibadat tu banyak halangan. Ni pasal ni baca doa lepas mayang, Nabi tak pernah berzikir ya. Dah bla lah, tak boleh berzikir pula dah. Ni pasal korang ni pula ni sebut Sayyidina Muhammad ni. Mana ada sebut Sayyidina? Allahumma salli ala Muhammad. Sudah tuan-tuan. Yang nak buat ibadat banyak orang larang pula. Mai pula satu lagi puak pula, lagi gila babi punya tuan-tuan ni. Sampai pada satu tahap dia kata dia lebih pandai pada Rasulullah. Kita kena kaji balik ajaran Islam. Loh, nak kaji pula. Sampai pada satu tahap dia mari jumpa saya di sekolah saya lepas sembahyang subuh. Ustaz, ya, apa hukum bersunat? Bersunat, hukum dia wajib dalam mazhab kita. Ustaz, kalau dia wajib, kenapa dia bersunat? Macam mana? Kalau wajib, kenapa nama dia sunat? Itu takkan nak bernama berwajib. Astagfirullahaladzim. Bersunat tu bahasa Melayu, berkhitan bahasa Arab. Kalau aku sebut berkhitan, abang tak faham. Sebab tu kita panggil bersunat. Bahasa dulu-dulu masuk Jawi. Okey, apa hukum? Saya kata wajib dalam mazhab kita, baik laki baik perempuan. Tapi hak laki-laki membuang kulit khulfah dia sekian-sekian. Yang perempuan buang sikit saja kulit khulfah dia. Tak sampai mudarat pun saya kata. Okey. Soalan saya Ustaz. Allah sebut ya. Allah kata dijadikan manusia ni berpasang-pasangan. Allah Ta'ala kata dijadikan anak itu sebagai satu anugerah. Okey. Dan Allah kata manusia ini sebagai bentuk kejadian, sebaik-baik bentuk kejadian. Manusia lahir bersunat ke belum? Belum. Maknanya itulah yang terbaik. Kenapa nak sunat? Dah Allah kata sebaik-baik bentuk. Yang kata nak potong tu pasal apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada ceramah macam ni, ya tak ya juga. Sudah. Abang cantik rambut. Biasalah saya nak segak. Kenapa abang potong? Bukankah Allah yang menjadikan rambut sebaik-baik bentuk kejadian? Biarlah dia panjang, janganlah potong.
Tengok kuku abang, saya tanya. Dia pun tunjuk. Abang potong ke kuku? Potong. Kenapa potong? Biarkanlah dia panjang. Bukankah kuku tu dia semakin hari semakin panjang? Bukankah itu sebaik-baik bentuk kejadian? Kenapa abang potong? Dia diam. Abang bayangkan, kalau abang tak potong kuku abang nak makan je mana? Kuku berpusing-pusing. Naik kereta pun tak boleh, bersalam pun tak boleh, belaga kuku pula. Sudah pun tak naik. Sebab dia jaga kebersihan. Memanglah Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan tak bersunat. Datang perintah bersunat tu pada Nabi Muhammad. Tapi tak ada pun dalam Quran perintah bersunat. Perintah semayang ada, perintah puasa ada, perintah sunat mana? Sudah. Tuan-tuan kalau tak tahu nak jawab, saya nak buka tu. Mana perintah bersunat? Tak ada. Memang tak ada. Dia ada dalam kalimah wa iz qala Ibrahim bi kalimatin fa atammahunna. Dia ada di situ. Dan ingatlah, kami memerintahkan kepada Ibrahim, kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimah, dan Ibrahim menunaikannya. Disitulah ada perintah bersunat. Kami uji Ibrahim dengan beberapa ujian, perintah, dan dia menunaikannya. Apa dia perintah Nabi Ibrahim? Pertama, buat Kaabah. Dia buat. Kedua, pindahkan anak isteri dia ke Mekah. Dia buat. Sembelih anak dia asah pisau, dia buat. Pindah ke Palestin, dia buat. Semua dia buat. Termasuklah sunat. Sunat Nabi Ibrahim bersunat. Itu perintah kalimatin, kata Allah. Dan dia bersunat usia dia 80 tahun lebih. Sunat pula dengan kapak kat anak. Jangan kat nak faham kapak hak kayu tu. Bapak tu dia. Orang perak bapak. Kena kapak bapak tu. Dia jarang sebut kapak. Jarang tuan ni. Kapak kecil tu. Daripada Nabi Ibrahim sampailah Nabi yang lain, ajaran syariatnya ambil pada Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa. Ambil pada ajaran Nabi Ibrahim, bawa pada ajaran kau. Maka sampailah pada kita hari ini bersunat. Ajaran daripada Nabi Ibrahim turun menurun sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, orang macam ni tuan-tuan makin ramai yang mempertikaikan. Kalau kita menyulitkan dakwah, mereka ni akan ambil kesempatan. Hari ni dakwah kita berjalan dengan maulid. Dengan maulid ini boleh cerita macam-macam tentang Rasulullah. Tapi ada orang bantah, jangan buat maulid bid'ah. Bayangkan tuan-tuan, lagi 5 tahun kalau semua kata bid'ah, tak ada lagi ceramah macam ni, tak ada lagi sirah Nabi diceritakan macam ni. Puak-puak yang sesat tadi, dia mula main peranan. Tuan-tuan nak letak di mana? Ni hak kita hari ni Ustaz Zamhana buat ni simple lah. Sambutan maulid ni tuan-tuan simple. Mai pasang kemah, buat ceramah simple. Dulu mai buka sirah. Buka sirah daripada pagi tu. Mula-mula perarakan tu. Sallallahu ala Muhammad. Pusing satu kampung. Bawa segala banner, bendera semua. Lepas tu makan nasi. Lepas makan nasi, mai dengar ceramah sarapan. Baca pula Al-Jannatu wa dia cerita pula. Saat lagi mai pula kumpulan marhaban makcik pula. Salatullah salamullah kana upah biar upah zoom. Baju sama menek entah. Mai saat lagi lagu pula pengantin pula. Selamat bersanding pengantin baru. Kumpulan mahabat. Anak muda di bawah ni tengok. Ni parah ni. Tenang. Ni parah ni. Naik je upah tu, anak muda kata apa? Oh no. Lambat dah habis.
Tuan-tuan, yang makcik-makcik berzanji tu, marhaban tu tuan-tuan, itulah sirah. Itulah sirah. Salla alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa tal rahmani alhamdulillah. Itulah sirah. Salla alaika Allah ya Adnani. Selawat salam, selawat sejahtera ke atas kamu ni wahai Adnani. Siapa dia Adnani? Rupa-rupanya Adnani itu ialah keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Adnan. Turun sampai Nabi Muhammad. Sebab tu orang dulu-dulu belajar sirah. Nama dia Sarah. Sarah tu perjalanan. Sirah itu ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi ke sana, dari sana naik ke langit, nama dia Isra wal Mi'raj. Sirah. Mai zaman sekarang Nabi tak pernah buat maulid. Allah. Lama-lama Nabi dia pun tak kenal, sirah Nabi pun dia tak tahu. Yang dia tahu ialah pertikaikan. Ni ustaz, kalau Allah tu jaga orang Islam, pasal apa yang orang Palestin kena bom? Kalau betul lah, tolonglah. Tuan-tuan nak jawab apa tak? Saya ada orang tanya baru ni, tak ustaz, Allah tak tolong ke Palestin? Daripada tahun 1947, 1948 sampai 2023, negeri pun makin kecil dah. Dapat habis kat Yahudi dah. Kalau betul Islam, di situ ada masjid yang ketiga paling suci, kenapa Allah biarkan? Saya jawab satu je. Allah yang tanya kita, bukan kita tanya Allah. Siapa kita nak tanya Allah? Kita hamba layak tanya Tuhan. Tuhan yang tanya kita, hang buat apa? Hang buat apa? Hang buat apa? Saya ulang balik. Kita mana boleh tanya Tuhan? Oh Tuhan, kenapa kau jadikan aku macam ni? Hang siapa nak tanya? Yang berhak tanya Allah pada hamba. Hang buat apa? Hang kata Palestin sekian banyak, apa ni? Okey, jangan tanya pada Allah. Allah tanya kat hang dulu, hang buat apa untuk Palestin? Hang jawab tu dulu. Ada tak hang derma kat depa? Tak ada. Hang makan ayam goreng di mana? Hang pakai baju apa? Hang minum minuman apa? Hang duk bagi nyawa kat depa, hang bagi duit kat depa, hang duk support orang yang lawan orang Palestin. Macam mana orang Palestin tak makin kuat? Hang nak boikot pun tak boleh. Kemudian hang tanya kat Allah, kenapa Allah tak tolong? Allah nak tengok hak kita dulu. Banyak komplain kita tuan. Sebab tu saya kata tadi, siapalah kita nak tanya Allah? Allah tanya kita. Dia adalah Tuhan. Kita pula tanya, ya Allah, kenapa kau bezakan nasib hidupku? Tahun 1955 duk menyanyi dalam ladang tebu. Mengapa ku disiksa? Nampak? Tuan ingat tak? Mengapa aku dihina, berkasih dan bercinta, tetapi menderita. Oh, kau cabutlah nyawaku. Tuan ingat lagu tu? Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Mana boleh tanya? Oh ustaz boleh buat suara P.Ramlee tu? Boleh lah sikit-sikit. Saya semua suara saya boleh tapau. Tengok tapak tangan. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tuan-tuan? Yang tu, ya kan? Tuan-tuan suruhlah saya ikut suara siapa boleh tuan-tuan.
kenangan manis kau dan aku, takkan ku luput. Duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia. Azura. Ini orang tulis intan. Tak pernah faham. Tak faham sudah intan. Allah, kita tak boleh tanya Tuhan, mengapakah kau seksakan aku macam ni? Jangan. Yang hang gatai duk bercinta dengan dia macam apa? Susah. Ada satu cikgu, dia kata, Ustaz, tolong buat surat rekomen. Saya nak minta menantu saya balik ke Semenanjung. Sekarang dia ada di Sabah. Menantu saya dah ada anak 3 tahun. Jadi anak saya ni duduk seorang-seorang di Perak, di Ipoh ni. Susah, suami tak ada. Perkahwinan jarak jauh. Isteri dia pun cikgu, suami dia cikgu. Mintalah tukar, Ustaz. Macam ni lah kak. Saya ni mana ada surat-surat. Tak ada surat kabel-kabel, surat sokongan tak ada. Tambah saya bukan ada jawatan. Apa lagi tak laku kot. Soalan saya, masa bertunang tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu? Kenapa bertunang? Akak tahu tak? Lepas sekolah, kalau kahwin, lepas kahwin, susah nak tukar. Tahu tak? Tahu. Pasal apa kahwin? Dah tahu susah nak tukar, dah tahu susah duduk jauh-jauh. Pasal apa kau nak kahwin? Cinta harus dipertahankan, Ustaz. Kalau kita tahanlah. Kenapa tak cari cikgu yang satu sekolah? Kak nama apa? Cikgu Murni. Kahwin Cikgu Syahri. Simple. Segala-gala ni mengajar kita. Kita balik kampung, tuan-tuan. Saya balik ceramah. Saya ceramah. Kadang-kadang, tuan-tuan, 8 jam Kuala Lumpur, Ipoh, 6 jam. Malam raya Cina, malam raya Tahun Baru, 6 jam. Duk menung, aku ni nak kencing, nak berhenti tang mana, tuan-tuan. Ni mula aku nak cakap panjang ni, aku ni nak berkames. Driver saya tak faham cakap panjang. Hari ni Rabu dia tu, belum tak Rabu. Tadi saya kata berkames nak kencing. Allah. Tak mana banyak dia faham lah. Nah, kulaan niring napaan tak kureng. Tapi belah-belah sini ni belah cenderung balai semua ni alai, tuan. Saya bukan manja alai, saya belah-belah Bagasarai, tuan. Baru ni jumpa dengan kawan, seronok cakap banyak dengan dia. Cik atas, lama tak jumpa. Mantu Haji Wagas kan? Dia kedai Wagas dah, kedai Wagas dah. Oh, cakap banyak seronok, tuan. Jadi kalau saya dah tahu bahawa malam Tahun Baru Cina ke raya ke memang jam, jadi jangan terima ceramah waktu itu. Simple. Yang hang gatai terima macam apa? Silakan hadap. Nampak tak pemikiran kita tu? Setiap sesuatu yang berlaku dia memberi pengajaran. Saya kata kat dia, hang nak cari jodoh jauh. Jodoh hang di mana nu? Boleh nu. Hang duk tang mana? Hang duk di KL, hang fikirlah sekali balik apa kata? Nak balik kampung. Nikah dengan orang sebelah rumah ya, tebuk pintu selesai masalah. Sebab tu ada orang pondok di sekolah saya nikah. Makcik 66, suami dia 72. Mai duduk di pondok saya, mai kelas tengok. Orang tengok saya, dia tengok makcik ni. Makcik pun tengok dia. Nikah. Ustaz, kami nak kahwin. Kahwinlah abang weh. Abang umur berapa? 72. Kak 66. Kahwinlah. Silakan. Dah minta izin pada datuk lah. Kami nak tebuklah pintu tengah tu. Senang. Saya kata tebuklah apa pun, sewanya 2 juga. Saya kata tu. Mana faham, tak faham sudah. Senang, tuan-tuan. Jadi adik-adik, yang mana yang belum lagi menikah, fikir. Aku nak menikah dengan dia ni, mak setuju tak? Bapak setuju tak? Setuju on. Abang, mak tak setuju. Ayah lagi tak setuju. Tak apa, bukan mereka nak nikah, kita nak nikah. Silakan. Sila buat.
Cubalah buat sesuatu tu tuan-tuan, jangan ambil kontroversi. Buat sesuatu tu ikut yang macam mana Rasulullah buat, mesti cantik. Ikut yang agama kita suruh, ulama kita suruh, tak akan jadi isu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi saya tutup ceramah saya ni. Saya dah ceramah tuan-tuan hampir 2 jam dah. Subhanallah, 2 jam kat Sumur. Lamanya ceramah. Ustaz tak penat ke? Tuan-tuan, saya ni tak sihat, tetapi kalau dapat mikrofon, itulah ubat saya. Ada orang tak faham, Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke? Silakan. Tuan-tuan ambil mikrofon mereka ni, pergi rebus. Marah abang speaker kita. Buat sesuatu yang menggembirakan. Apa benda yang menggembirakan, Ustaz? Yang Nabi suka. Buat yang Nabi suka, InsyaAllah ada barakah. Apa yang Nabi suka? Nabi suka berjemaah. Jom tuan-tuan, mari kita jemaah. Orang yang main masjid, orang yang main surau ni, setiap satu langkah naik darjat, satu langkah hapus dosa, satu langkah lagi tuan-tuan dapat pahala. Mai pula salam, gugur dosa ni. Assalamualaikum, malaikat doa pula untuk kita. Duduk pula sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Duduk pula dengar majlis ilmu, dapat pahala lagi. Dah lah dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala pula macam kita sembahyang tu, sementara nak tunggu isyak. Dapat pahala. Tu yang orang bila-bila habis tu balik pula. Pasal apa? Dah dapat pahala lah. Hebatnya rumah Allah ni tuan-tuan. Di sinilah yang Nabi suka. Nabi mesyuarat di sini. Nabi ada tempat bincang di sini. Nabi ada sahabat duduk di sini. Ada sahabat yang tidur di masjid. Ada lebih kurang 300-400 orang ahli sufah yang tidur di masjid, duduk dengan Nabi. Nabi dengan budak-budak di masjid. Jadi tuan-tuan, tempat penyatuan kita ialah masjid. Tempat penyatuan kita ialah surau. Jom kita buat macam-macam aktiviti di surau. Dulu kita buat korban, bagus. Tapi dulu-dulu buat korban, nak bagi daging korban, kita berkira. Jangan bagi sana, tu tak pernah mai surau. Yang tu pun jangan bagi, tu langsung tak pijak surau. Yang tu boleh bagi, dia rajin datang. Sampai bila kita nak buat macam tu? Yang tu bagi, yang tu tak bagi, yang tu jangan bagi. Sampai bila tuan-tuan? Orang sebelih di lembu di sini 5 ekor, habiskan. Semua dapat. Jangan duk pilih kasih. Yang tu jangan bagi, yang tu jangan bagi tu. Yang tu hari tu nak bakar surau kita tu, tu jangan. Memang dia lagi bakar tuan-tuan. Yang mana tak datang surau, yang tu bagi. Ambil 1 kilo, hantar. Waalaikumsalam. Assalam. Tuan, nak bagi daging korban. Oi, terkejut dia. Tak datang surau pun dapat ke? Dapat. Kami surau tak ada pilih kasih, semua dapat. Ini kami ingat pada awak. Terima kasih. Dia bawa ke dapur. Apa tu bang? Orang surau bagi daging korban. Ya Allah bang, malunya awak tak pernah ke surau. Dia orang tak lupa kita bang. Abang lupa dia orang. Tu saya cakap pergilah surau bang. Malunya aku. Suami duduk menung atas Hussein, kena pergi surau ni. Kata yang maghrib dia datang. Dia cari yang badil. Ni yang mana bagi dah? Tu Haji, ada lagi ke daging korban? Astagfirullahalazim. Rupa tak cukup 1 kilo. Kalau tuan-tuan memboikot, bila nak datang? Tak kira bendera ke warna, lantak engkau lah, mari semayang. Bila kita nak berkasih sayang ni tuan-tuan? Ini bila tengok Tok Imam, dia ni belah mana? Tengok ustaz ceramah, dia ni belah mana? Direct tanya saya, ustaz soalan, ustaz belah mana? Belah apa? Tak, maksud saya pahaman ustaz belah mana? Boleh belah, saya kata. Ada yang lagi direct, ustaz parti mana? Parti Tapawai.
Orang bercakap tentang agama, orang bercakap tentang Nabi, hang duk kira patihang. Ni kasih sayang ni. Pengurusi surau umum dimaklumkan opah biah jalan Serindik. Sekarang ada di hospital. Ya, opah biah sakitnya boleh ziarah lah. Begitu juga anak pada Kak Som. Ya, anak pada Kak Som, dia dapat masuk universiti. Jadi kita boleh ziarah lah, nak bagi bunga ke apakah. Anak Pak Leman, yang ni pun masuk pusat serenti. Yang ni boleh tengok dia lah, macam mana lah. Kau nak hantar bunga mangga ke apa ke. Bayangkan tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kampung ni, surau main peranan. Kita pun duduk di hospital, datang orang surau. Mana tahu opah biar sakit, Ustaz Zamhana umum. Dia kata siapa nak ziarah datang tu, nak tengok opah biar tu. Saat lagi datang tu, saat lagi orang ni datang. Ya Allah, kalau aku sihat, aku nak pergi surau. Ya Allah, nampak kan seronok. Seronok tuan-tuan, sebab kita berkasih sayang. Ini sampai mati hamba Allah tu. Dah mati dah. Ya ke? Lama dia sakit? 6 bulan dah. Oh, tak tahu. Tak tahu apa jiran kamu. Ada yang lagi dahsyat. Haji Din dah meninggal. Innalillahi. Cadangnya petang nanti nak ziarah dia. Tak sempat juga. Padahal Haji Din tu dah lumpuh 6 tahun. Takkan 6 tahun tak nak ziarah dia. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Jadi kita surau ni main peranan. Yang ni yang saya buat di sekolah saya. Saya ada hamper. Ada hamper. Di sekolah saya ada hamper. Ada duit sikit. Siapa yang tahu sakit je, hamper sampai, duit pun sampai. Kadang-kadang saya pun sampai. Bawa pula kopi ala Kazim pula. Lagi seronok. Tengok dalam Facebook orang ni dapat rasa. Minumlah kau kok sihat. Saya pun sihat, tinggal 5 kenji manis. Ada yang makan sekotak tu seminggu habis lah. Saya kata kau makan separuh sudah lah. Sedap ustaz. Kawan saya dia beli 6 bulan tak habis. Dia langsung tak minum, dia tengok je kotak tu tuan. Tu pun ada juga. Jadi lepas ni tuan-tuan, yang mana ada sakit ke apa benda, pi rumah dia. Dengar cerita isteri dia bersalin, bawa hamper. Kami dari surau ni, kami bawa untuk anak-anak tuan lah. Dia ada sikit, kok nak beli lampin ke apa ke. Lama-lama tuan-tuan tengok apa akan jadi pada surau ni. Dengar cerita anak awak nak masuk maktab, masuk universiti, institut pengajian, perguruan ni. Ya, kami tak ada apalah, kami nak bagi sumbangan, kok nak buat tambah bas ke apa ke jadi. Anak-anak pula tuan-tuan duduk di sini. Aiman, Mai, pakcik dengar kamu menyanyi lagu sedap. Hari tu pakcik dengar kamu menyanyi Tiara. Sedap. Kamu bang tengok. Allahu Akbar. Sedap. Kamu jadi Bilal. Bilal muda, Bilal sekolah rendah, Bilal orang tua, Bilal remaja. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak penuh. Pasal apa? Geng dia jadi Bilal. Nak tengok kawan dia ada Jahannam, jadi Bilal. Datang semua tuan, naik basikal pergi ke atas. Tak ada breaknya basikal, nama dia basikal lajak pergi ke atas. Kawan kita. Semua kawan kita tuan-tuan, kita ipoh mali talak sombongnya. Teluk Intan mari pun tarak sombongnya tuan-tuan. Kalaulah kita buat style macam tu tuan-tuan, ni nama dia perpaduan. Nama dia kasih sayang akan wujud di sini. Ada satu surau masjid di Kedah, mana budak-budak yang datang sembahyang, pengurusi dia bagi RM5 saja. Di Melaka saya pergi sembahyang, budak-budak yang sembahyang subuh berjamaah 40 hari tanpa miss, basikal dapat seorang satu. Yang mendaftar bukan setakat budak-budak, orang tua pun register juga, kokok dapat basikal. Penuh masjid. Di Gerik, satu masjid yang tuan-tuan nak pergi ke Kelantan, masjid tu belah kiri.
Ya Allah tuan-tuan, 60% yang datang sembahyang, yang datang ceramah saya hari itu anak-anak remaja. Saya ceramah di masjid di Pulau Pinang. Saya tengok awaknya ramai sangat budak-budak muda ni, penuh masjid. Conquer mereka. Rupa-rupanya masjid mereka menganjurkan kelas fardu ain untuk remaja menengah Isnin, Rabu, Jumaat. 3 hari seminggu. 3 hari lepas maghrib belajar di masjid. Lama-lama tuan-tuan, tiap-tiap hari dia orang datang masjid. Masjid dah jadi rumah nombor 2 dia orang. Itu di Pulau Pinang. Tuan-tuan yang saya hormati, zaman kita hak dulu-dulu nak boykot, nak tengok warna apa, dia ni belah mana, itu zaman lama ya tuan-tuan. Zaman sekarang kami nak jaga kasih sayang. Pasal Nabi ajar. Zaman sekarang ialah perpaduan untuk kita berkasih sayang supaya Allah jaga kampung kita. Tak ada dadah, tak ada perompak masuk, tak ada benda jahat berlaku dalam kampung kita. Biar malaikat rahmat tiap-tiap malam turun dalam surau kita ni, doa pada kita, doa pada masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada malam ni ada manfaat dan ada barakahnya. Jadi tuan-tuan, tadi hujan lebat. Saya dalam perjalanan hujan lebat. Saya kata macam mana ceramah ni, insya-Allah. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Kalau ada majlis macam ni, majlis apalah, kenuri ke apa ke, hujan lebat pula, turun pula hujan, gelap langit ni, ya Allah, ya Allah, bagilah cuaca elok, ya Allah. Tuan-tuan ambil doa ni, baca, mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain. Tak pun Allah turunkan hujan, bagi stop, insya-Allah. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, serentak dengan saya. 1, 2, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang saya diam, tuan-tuan pula baca. 1, mula. Alhamdulillah, terang hati ya. Sedah aja dapat dah. Cuba ulang balik. Allahumma, lagi sekali. Aiyah, mudah-mudahan barakallah. Jadi amalkan doa tu, mudah-mudahan Allah bagi cuaca yang elok pada kita. Jadi saya dah ceramah 2 jam non-stop. Alhamdulillah. Jadi saya dah ceramah pada tahun 1990. Alhamdulillah, Allah bagi kederat lagi. Walaupun pendek masa dia, 33 tahun. Mudah-mudahan saya terus sihat sampai mati saya nak ceramah. Jadi inilah kali pertama saya datang ke surau tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput balik, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan produk Al-Barakah. Ni bawa kopi ala Kazim pakai duk pesan tuan. Pilah. Cuma saya pesan kalau ada macam saya, satu sesi itu hanya setengah saja sehari cukup. InsyaAllah bacaan gula dan sebagainya cantik tuan. Baik, sekadar itu sahaja. Terima kasih pada Ustaz Zamhana, terima kasih pada YB, terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Ustaz yang sudah sudi memberikan ceramah kepada malam ini. Bila untuk maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Kazim pun ada jualan barakah di kemah sana. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tengok, bolehlah